إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام ورسوله شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. نعم لو اغتسل بنيته ويشترط فيه الترتيب حقيقة ولا يضره نسيان لمعة أو لمع من غير أعضاء الوضوء، بل لو كان على ما عاد الأعداء مانع كالشمع لم يضره كما استظهره شيخنا. Ini sambungan daripada dahulu, iaitu masalah at-tartib. Masalah tertib anggota wudu. Sebagaimana zahir dalam mazhab al-Imam Syafi'i kita berdasarkan zahir nas Al-Quran, Iza kuntum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Iza kuntum ila as-salah, apabila kamu nak mengerjakan sembahyang, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ila al-marafiq, kemudian basuhlah tangan kamu hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapu kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuh kaki sampai kepada buku ladi. Itu zahir daripada Quran, tertib muka, tangan, kepala dan kaki. Ya. Maka kalau sekiranya membasuh, ya, paghsilu, baru datang dalam ayat tu paghsilu, ala al-ghuslu, basuh. Ya, bila basuh al-inrimas sama makna. Tapi kalau ya itulah irtisal wal inrimas. Dulu dibahas masalah law ingalawin ghamasa muhdis. Inrimas dia lain dengan ya irsal. Kalau irsal terbasuh, maka dia kena ada tertib. Kalau terselam atau dia tak ada tertib. So dia menyelam dalam air walaupun tak ada kadar tertib, dia niat aja, maka ajza'uhu, memada akan dia, sebagaimana telah dibahas semua. Di sini sekiranya lawi kata salah, sekala seorang tadi mandi biniyatih, dengan niatnya, iaitulah niat wudu, kemudian itu dia panggil payustaratu fihi at-tartibu haqiqatan. Dia ambil air, disiram air, maka itu ada tertib. Dia semuka, kemudian tangan dan seterusnya. Itu mana kalau sekiranya ingisal. Bagi ibarat lawin ghassala, lawi ghassala, igtasala yaghtasilu igtisal. Kalau igtisal, maka dia kena ada tertib hakikatan, mana basuh. Kalau inghamasa, yang ghimsu inghimas, mana terselam, dia terjun dalam kolah, atau tak ada tertib. Ya, dia sah, dia niat sikit walaupun tak ada zamanan tertib, maka untuk dia sah. Ya, itu beza antara igtisal dengan inghimas. Igtisal terbasuh, inghimas dia menyelam. Itu beza dia. Sebab sini dia kata payustartu fihi al-haqiqatan. Tertib kena ada pada hakikat. Habis. Dalam mazhab al-Imam Al-Syafi'i, pada mazhab Imam Malik tak syarat tertib. Ya, sebab berpandu kepada zahir kaedah Arabiah, diataf ayat tu dengan waw. Iza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum, kemudian diguna wa aydiyakum, kemudian diguna waw juga, wamsahu, kemudian diguna waw juga, wa arjulakum. Kalau summa dia ada tertib.
Ya, kalau waw lil mutlaqil jam'i itu dalam kaedah bahasa Arab dia. Jadi berpandu pada ayat ini kata Imam Malik, ya, kalau basuh tadi nak basuh kaki dulu boleh, kepala sapu, tangan dulu tak ada masalah. Jadi empat-empat tu disempurnakan pembasuhan dan penyapuan dia maka sah, tetapi mengikut tertib lagi afdal. Itu Imam Malik punya pendapat. Ya, adapun Imam Syafi'i tak. Kita kias pada baik haji, fabda'u bima bada Allah. Mula apa yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang dalam Quran Tuhan mulakan muka, maka kita basuh muka lah. Ya, lepas tu tangan, kepala dan kaki. Wala yadurru nisyanun lum'atan aw luma' fi ghairi a'dha'il wudu. Dan tidak menjadi mudarat terlupanya ya setompok daripada tempat dengan syarat lumah tadi, tempat-tempat tu dan ghairi a'dha'il wudu, yang bukan anggota wudu. Ya, maknanya terbasuh tadi bukan anggota wudu, tak terkena, tu tak ada masalah lah. Kemudian balaukana ala ma ada wa ada imani, bal jikalau adalah atas selain daripada a'dha wudu, selain daripada anggota wudu, manik, mana benda yang menghalang sampainya air kepada anggota wudu, kasama, seperti lilin misalnya. Ya, jadi dia kerja apa? Kalau lilin biasa kerja apa? Menerap batik ya. Kalau pada Terengganu menerap batik, dia gunakan lilin. Jadi lepas semayang tadi, ambil semayang, dia tengok ada lilin kat sini. Itu tak ada masalah, sebab dia bukan anggota wudu. Kalau mandi hadas lain lah, ya. Tapi kalau kena anggota wudu, misalnya dia benda manik, benda yang menyekat usulul ma' sampai air, ada lilin ataupun ada cat ataupun ada dakwat, ya, ataupun ada sisik ikan pergi ke laut dapat jenak kan tiba-tiba melekat sisik kat sini tak perasan. Bila dia semayang asyhadu an la ilaha illallah, stepik yang baik itu ketiga tu kena berhenti semayang, dia kena berhenti, kena kopik balik, niat sambung di situ ataupun dia niat mula balik wudu pun boleh juga. Sebab itu panggil manik, benda yang menyekat sampai air kepada anggota wudu. Ada pendakwat dia bagi dua ulama. Satu dakwat dipanggil asar, satu dakwat dipanggil ain. Kalau asar itu tidak ada masalah, umpama dakwat cair, ya. Dulu banyak kita pakai dakwat cair kan, itu dia asar, dia bayang-bayang, dia tak dekat. Kalau dakwat yang sekarang kita pakai bolpen biasanya ain dia ada menyekat, jadi maknanya dia kena buang betul. Takdir ni tadi disalin nombor handphone kawan kat lengan dia tak perasan. Bila lepas main dia berdoa amin amin, tengok 3 nombor lagi pejabat rumah. Jawab dia pop, kena ambil, bersihkan balik, sambung air semayang balik. Sebab itu manik, benda yang menyekat pil a'dha pada anggota wudu. Ada pun dia kata ma'adal a'dha, selain daripada lain anggota wudu, di tangan dia ke, di bahu ke, di perut, tu tak ada masalah lah. Tu dia kata lam yadur, tidak menjadi masalah, kama stazharahu asy-syaikhunah, sebagaimana menerangkan zahirkan oleh syaikhunah Syekh Ramli Sagir. Habis satu masalah. Kemudian walau ahdasa wa ajnaba, jikalau berhadas seseorang, mana dia berhadas maknanya ada kecil, wa ajnaba, dan ada juga dia serta tu berjunub hadas besar, ya, ajza'ahu ghusl anhuma bi niyatih. Seorang mana rupa dia berhadas besar, ya, dia berhadas besar tapi wudu masih ada, ya. Contohnya dia duduk dalam keadaan ada wudu, tiba-tiba duduk dia tetap 2 papan punggung. Dalam ketika duduk tu dia bermimpi, ya, bermimpi dan inzal, keluar mani, jawab dia ada besar, wudu dia tak batal lagi. Itu contoh dia, ya. Jadi sekarang dia berhadap besar, kemudian ada juga serta dia janabah, ada besar, ada kecil dan ada besar ada sekali. Kalau begitu kita ajza'ahu al-ghuslu, maka memada akan dia, ya, mandi tadi, al-ghuslu ni mandi anhuma daripada keduanya. Mana selesai, diangkat ada besar, mana terangkat hadas ke hadas kecil. Itu maksudnya. Kalau begitu kemudian dia kata wala yajibu tayaqqun umumil ma'i jami'il idwi, wala yajibu, dan tidak wajib, tayaqqunu umumil ma'i, tak wajib oleh meyakinkan meratai air pada sekalian anggota.
Ya, dalam kita mengangkat hadas besar atau hadas kecil, maka wajib kita menyampaikan air ke seluruh anggota dan barang yang bersangkut paut dengan anggota. Rambut semua tu kena. Ya, kita mandi hadas wajib kena sampai. Kalau selai bulu daripada bulu rambut kita tak terkena air, jawab dia tidak sah mandi. Mana kena sampai seluruh, walaupun selai tak boleh tinggal. Ya, tapi cara sampai tak semesti yakin. Zan cukup, itu maksudnya. Ya, zan makna apa? Berat sangka. Kita mandi tu, kita punya berat sangka kata dah, cukup. Kalau nak kata betul yakin, terjun dalam kola tu. Terjun dalam kola tu yakinan. Jadi kalau dia mandi tu kan, jadi berat sangka dia, kata dia ni seluruh badan dia, berat sangkaan dia kata, okeylah tu, sah. Ya, itu mana zan. Apa mana zan? Tajwizul amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Itu zan dalam ta'rif usul fiqh itu. Mengharuskan dua perkara, ahaduhuma azhar. Salah satu dia lebih, sangkaan kita lebih daripada 50. 60%, 70% sangkaan kita rata dah habis semua. Maka sah, cukup. Itu maksud dia ni. Kalau syak 50-50, ya, rata tidak, itu tak boleh. Dia kalau zan dia berat lebih daripada syak. Kalau kurang sangat itu waham. Adapun dalam meratakan air ini, kalau waham, syak itu tak dipakai. Ya, yang dipakai yakin sekurang-kurangnya iaitulah zan. Sebab dia kata sini wala yajibu yakinul umumul ma, tidak wajib meyakinkan rata sekalian air jami'ul adwi, sekalian anggota dia. Bal yakfi ghalabatuz zanni, bal cukup sah dia tadi meratai dia, kuat yakin kata-kata sudah. Lepas tu kadang-kadang setengah dia tak mengaji fiqh atau kurang pemahaman dia, membawa kepada was-was banyak. Ya, mandi-mandi tak kata selam ni, mandi-mandi orang dah ambil semayang habis dia tak ambil semayang ni. Sebab dia ingat yakin betul, dia zan cukup dah. Zan maknanya berat sangkaan kita. Berat sangkaan sudah rata anggota yang kita basuh dalam masalah wudu, atau sudah rata setubuh badan dalam masalah mandi, maka sah hukum dia. Habis. Far'un, ini satu cabang masalah. Lau syakkal mutawaddi'u, dikalau berlaku syak, syak di mana 50-50. Ya, berlaku syak al-mutawaddi'u oleh orang yang mengambil wudu, awil mustaghil, ataupun orang yang mandi hadas besar. Di syak tu mana? Fi tathhiri idwin, pada sucinya idwin anggota dia. Bila datang syak tu qabla faragh, sebelum daripada selesai min wudu'ih au wuslihi, atau mandi dia. Ya, tadi dia basuh muka, basuh tangan, tiba sapu kepala, dia duduk syak. Tangan tadi rata tidak? Ketiga tu dia kena terus balik tempat dia tadi. Dia ratakan balik tempat tu, baru disapu kepala balik. Itu sekiranya berlaku tadi bila tu qabla al-faraq, mana sebelum daripada selesai ambil wudu. Ya, maka jawab dia tahharahu, jawab dia lau dan nas, saya menyuci ia akan tempat al-mashkuk, benda yang disyak tadi. Ya, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki kanan, tiba basuh kaki kiri, dia syak kaki kanan dia rata tidak, dia basuh balik. Itu maksudnya. Ya, diulang ketiga dia berlaku dalam keadaan dia sedang mengambil wudu, terus dapatkan balik anggota yang disyakkan. Tahharah mana sucikan akan dia akan mashkuk, benda yang disyak. Wa kadzalika ba'dah, dan demikian juga ya selepasnya, qablah sebelum, ataupun ba'dah selepas bil wudu'i, pada wudu. Tu. Au ba'da faraghi min tuhrihi, itu lam yu'assir. Jadi dia basuh balik tadi, wa kata demikian ba'dahu, selepas daripadanya atil wudu. Ya. Ada pun dia kata au ba'dal faragh min tuhrihi, atau selepas daripada suci. Dia dah habis ambil wudu, tiba-tiba berlaku syak. Tadi kat tangan tadi rata tidak? Jawab dia lam yu'assir, tidak memberi kesan apa-apa. Maknanya okey, tak ada masalah, mayang je lah. Itu maksudnya. Kalau masa dalam wudu pergi dapatkan balik anggota yang mashkuk, anggota yang disyakkan. Adapun kalau dah selesai wudu, dah baca doa semua, lepas tu berasa tadi tadi kaki rata tidak, tak usah layan, mayang tu aja, tak ada masalah. Itu maksudnya.
Kemudian walau kana syakku fin niyah, tadi pada membasuh ya anggota dia syak. Sekarang masalah lau kana syak, kalau ada syak itu fin niyati, pada niat. Ya, dia tengah ambil wudu tadi niat tidak ambil semayang. Faham dia? Macam mana jawapan dia? Jawab dia lam yu'assir aidan alal aujah. Begitu juga maknanya tidak berlaku kesan apa-apa. Maknanya tidak ada masalah dah lepas dia mandi tadi. Lepas tu dia rasa niat tidak. Lepas dia ambil wudu, dia teringat syak niat tidak tadi, tak ada masalah. Terus sajalah. Ya, itu. Kama ya fi syarhil minhaj, sebagaimana dinyatakan di syarah Minhajul Talibin di Syekhuna bagi guru kami Syekh Ramli. Habis. Kemudian waqala fihi qiyasun ma ya'ti fi syak, dan dalam syarah Minhaj juga disebut qala fil Minhaj, syarah Minhaj dia qiyas ya pada barang yang datang pada syak ni ba'dal Fatihah wa qabla ruku'. Ya, dia belum rukuk tiba-tiba dia syak baca Fatihah. Baca tidak, jawab dia kena baca. Jawab dia kena baca. Dia tu baca Fatihah balik, tak dapatkan balik. Itu kalau syak. Kalau yakin sama telah lagi lah. Ya, tiap-tiap rukun yang dia makna syak akan kesahihan dia, maka dia wajib mendapatkan balik benda. Umpama dia dalam sujud tiba-tiba berlaku syak, i'tidal tadi ada tumakninah tidak? Ada tumakninah tidak? Duk main 50-50. Ketika itu wajib terus dia kena i'tidal, kena bangun balik. Kemudian didapatkan balik terus ni. Yang antara tu lagak, kosong je lah. Itu maksudnya. Atau didapat pada rukun yang seumpama. Ya, dalam rakaat kedua dia rakaat, tiba-tiba dalam rakaat kedua dia berlaku syak, atau dia yakin bahawasanya tadi dalam rakaat pertama punya rakaat tak ada tumakninah, maka rakaat ni ganti dia. Jadi dia balik kepada rakaat pertama balik. Tu. Sama juga dia kata ba'dal Fatihah ya wa qabla ruku', sebelum rakaat. Sebelum rakaat dia syak baca tidak, jawab dia terus kena baca balik. Sebaliknya annahu law syakka ba'dal idwin, bahawasanya kalau syak dia selepas daripada anggota fil aslil husli, pada asal membasuhnya, lazimahu i'adatuh, maka lazim dia kena ulang balik. Au ba'dahu, atau pertengahannya ya lam talzamhu, atau setengahnya tidak lazim akan dia. Kemudian fayuhmalu kalamuhum al-awwal ala syak fil aslil idwin la ba'dih, dan diihtimalkan kalam mereka itu fuqaha pada awal tadi atas syak pada asal anggota, ya, mana tidak pada setengahnya, bukan pada meragukan ada keratan basuhan itu suatu anggota. Kemudian wasunnah lil mutawaddi, disunatkan bagi orang yang mengambil wudu pula. Disunatkan apa? Walau bima'in maghsubin alal aujah, di atas kaul yang lebih kuat, walaupun digunakan air maghsub. Atau air maghsub, air yang dicuri atau air yang dirampas. Ya, dalam fiqh kita ni di ibadat tu ada dua. Satu ya ghairul lazim, ibadat yang tidak lazim, maka hukum dia tak apa, boleh. Contoh dia sembahyang Jumaat wajib, tiba-tiba dia tak pergi sembahyang Jumaat, rumah dia sebelah masjid, dia menjaga air tebu. Ya. Apa hukum? Sah tidak perniagaan dia dalam keadaan dia tinggal ke Jumaat sengaja, tak ada uzur? Ya, maka hukum fiqh kata hukum dia sah. Sebab dia panggil itu ghairul lazim, benda yang tak ada kait mengait. Bab jual beli tajuk lain, bab semayang tak ada. Cuma keberkatan tu soal lain lah. Tak ada berkat lah, dia tak semayang semua kan. Jadi maknanya segi sah. Subuh juga di sini, dia pergi ambil kain curi atau air yang curi, dia pergi ambil air semayang. Dia semayang, pukul semayang dia mazhab Syafi'i kita sah. Ya, dia panggil amrun ghairul lazim. Dah, mana benda yang tidak lazim ada kait mengait dengan benda tu. Ya. Adapun mazhab Hambali tak sah. Mazhab Hambali tak sah. Dia pakai kain curi tak sah sembahyang terus. Dia ambil air curi tak sah sembahyang dia. Jadi oleh kerana tu dia ambil air yang dicuri, dirampas maghsubin
Maka di situ sunat juga dia membawa sunat uduk. Tajuk uduk tu dibuat, kena buat juga. Masalah diterima, itu memang tak terima lah sebab air dicuri kan. Sembahyang amal ibadat tu ghairul maqbul, tidak diterima. Tapi maknanya sah. Dan apa beza sah dengan tak terima? Kalau sembahyang tu sah bermakna ia tidak perlu diqada lagi. Adapun penerimaan tajuk yang lain. Kalau tak detail, tak jaga, sembahyang tu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunat tasmiyatun awalah ay awal wudu'in littiba'i. Dan sunat dia mengucap bismillahirrahmanirrahim awalahu ay awal wudu'. Sebelum ambil wudu' tu awal-awal dia ucap akan bismillah, kena ittiba. Kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa aqta. Tiap pekerjaan yang dicerita pada syarak maka tak mula dengan bismillah, tidak ada keberkatan. Itu sabda dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha, dan sekurang-kurangnya bismillah tu tasmiyah. Tasmiyah tu bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurang dia bismillah, itu paling kurang. Dia nak ambil wuduk bismillah. Dia tak baca habis bismillahirrahmanirrahim, dia baca bismillah pun dapat juga pahala, tapi kurang sikitlah. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Itu di sisi mazhab Imam kita Asy-Syafi'i. Kalau Imam Ghazali dalam babul akli, bab makan, dia buat 3 kali. Imam Ghazali kalau bab akli dalam bab makan, suap pertama bismillah, suap yang kedua bismillahirrahman, suap yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Itu cara Imam Ghazali dalam Ihya. Walhasil baca itu adalah mempunyai fadilat dan pahala yang besar. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i sunat membaca bismillah untuk wudu. Wa tajibu inda Ahmad, dan wajib ia basmalah tadi inda Ahmad di sisi mazhab mana Imam Ahmad bin Hanbal. Mana benda ni mukhtalaf di kalangan a'immal mazahib, imam-imam mazhab. Dan satu lagi waisannu qablaha at-ta'awuz, dan disunatkan qablaha ay qabla tasmiyah, sebelum daripada membaca bismillah tu sunat apa? At-ta'awuz, mengucap a'udzubillah. Baca a'udzubillah, kemudian baca bismillah. Wa ba'daha, dan kemudian daripadanya tasmiyah tadi asyhadatain, dan baca syahadah, kemudian walhamdulillahillazi ja'ala al-ma'a tahura, dan baca alhamdulillahillazi ja'ala ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan akan air ini ia telah tahur. Di bahasa Arab kalau baca ta bagi atas lain makna, kalau ta bagi depan lain makna. Kalau kita tengok dalam Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, bukan ma'an tuhura. Kalau tuhur mana air itu suci saja. Air kopi, air Milo, air radik, air apa, dia suci, boleh minum, tapi tak boleh buat basuh. Jangan dia basuh ambil semayang pakai air Milo, jawab. Sebab air itu Arab dia tuhur. Kalau tahur mana air itu 2 sifat, suci lagi menyucikan, dan boleh mengangkat hadas. Itu kalau dibaca dengan tahur. Sebab tu di sini dia dibaca dengan ta bagi atas. Walhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air itu tahur, mana suci lagi menyucikan. Kemudian wa isannu liman taraka awwalahu an ya'tiya biha asna'a qailan, dan kalau sekiranya ambil wudu tadi dia tertinggal, disunatkan liman tarakah, bagi orang yang tertinggal membaca bismillah tadi pada awal dia, habis diingat tengah ambil wudu, tengah basuh tangan diingat tak baca bismillah. Macam mana nak buat? Ayatiya biha, dia mendatangkan dengan bismillah tadi asnaha pada pertengahan dia. Ketika diingat tu baca, cuma baca dia ubah sikitlah. Dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita bismillah pada awal dan pada akhir. Wala ba'da firaghihi atau faraghihi, dan tidak sunat selepas habis. Tapi kalau dah habis basuh kaki semua dah siap, atau tak nak bismillah lagi lah. Tapi kalau tengah tu dia sunat, cuma diubah sedikit, baca bismillah ya awwalahu wa akhirahu. Kemudian wa kaza ila akhir, wallahu a'lam.